Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang dan sekali lagi kita bertemu dalam program eksklusif bersama Syarif. Kita menerima banyak permintaan daripada pembaca dan penonton kita di luar yang mahu mengimbau ataupun menelusuri kehidupan ataupun kerjaya sebagai seorang wartawan. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kami sangat bertuah kerana bersama saya inilah dia seorang wartawan hebat dalam dunia hiburan semestinya, iaitu bekas pengarang berita harian Metro, iaitu saudara Adam Saleh. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Syarif yang mengundang saya. Saya rasa teruja. Teruja. Kami yang teruja. Menariknya mengenai Adam Saleh ni tuan-tuan dan puan-puan, beliau merupakan anak kepada pengarah filem terkenal satu ketika dulu, iaitu Allahyarham Saleh Kani, dan juga ibunya primadona siapa tak kenal, Allahyarham Raja Hamidah. Dan yang fakta yang saya suka tentang Abang Adam Saleh ni, Abang Adam bukanlah mendapat orang kata latihan formal dalam bidang kewartawanan. In fact, Abang Adam asalnya adalah seorang bellboy ataupun porter di sebuah hotel di Ibu Negara. Betul. Baik bang, kita terus soalan pertama lah bang. Macam mana daripada seorang porter ataupun porter ataupun bellboy, saya selalu sebut bellboy, daripada orang hotel ni boleh terjun ke dunia kewartawanan? Silakan bang. Saya rasa setakat ni, kalau saya ingat, kalau saya miss, sorry lah, tapi saya rasa saya seorang kot. Dari bellboy jadi reporter dan terus jadi editor kan. Sebab apa ni, bidang tu memang lari jauh. Sebab kita faham kalau kita nak jadi wartawan tu kena ada mascom kan. Tapi saya bermula sebagai wartawan ni adalah secara kebetulan. Dan saya pun tak terfikir nak jadi wartawan pun, sebab dulu masa saya sekolah, walaupun saya belajar aliran sastra, saya ambil SPM, ketika itu kita mengupas novel Badai Semalam kan, karya Khatijah Hashim kan. Kemudian prosa, pantun, sajak dan juga novel klasik Hikayat Hang Tuah kan. Tapi betul-betul cakap Syarif, ketika itu kalau buat karangan saya ni kan, kalau cikgu kata 150 perkataan, kau gagal saya buat 150 perkataan. Maknanya abang excited ke ataupun tak reti? Tak reti. Saya selalu buat macam kalau macam sama-sama kan, ada perkataan sama-sama saya kira dua. Sama dua. Macam bahasa biasa je. Biasa. Dalam bahasa kata, saya susah nak sampaikan 150 perkataan kan. Sebab nak mengarang kan, saya tak reti benda tu. Tetapi itulah orang kata gifted yang Allah bagi tu kan. Rupanya dalam bakat penulisan tu ada dalam diri kita. Tapi itulah apabila dicongkil oleh individu yang selayaknya, dia boleh tahu itu bakat kita. Macam saya tanya macam mana bermula. Permulaannya begini. Masa saya kerja di hotel, hotel yang saya kerja tu nama dia Ria Hotel. Hotel tu di atas Peluh Raya. Dulu nama dia Ria Hotel, tapi sebelum nama Ria Hotel, dia dinamakan Travel Inn. Saya bang, masa zaman saya lah, tak silap hotel tu dah tukar nama Hotel Pudu Raya. Yes, tu selepas hotel yang saya kerja tu kena Public Ocean. Jadi di situlah bila hotel tu dah kena lelong kan, saya jadi jobless lah, tak ada kerja. Alright. Tapi adalah buat part time, sempatlah kerja jadi banquet di PWTC. Tapi masa tu kita tak tahu apa bidang yang kita nak masuk kan. Kita tak tahu, sebab bila saya terfikir kerja hotel ni, mentaliti budak-budak hotel biasanya, saya dan kawan saya ada seorang Chinese ni, kita nak cabut ke Hong Kong je. Kawan saya geng-geng hotel dulu, bila kita ada pengalaman bekerja dekat luar negeri, umpama dalam buku saya ada cerita, ada satu brother ni man bartender, saya panggil dia abang man bartender. Dia tak banyak mulut, diam je, tapi dia pernah bekerja di Jerman.
apabila kita bekerja di luar negeri hotel ni, kalau kita balik, sama ada di luar negeri kita jadi steward di bidang hotel ni adalah cuci pinggan. Kan? Okay. Sijil luar negeri tu dia jadi mahal. Siap-siap kalau kita balik, kena gaya kita boleh jadi duty manager. Sebab kita ada pengalaman kerja hotel di luar kan. Jadi hasrat saya nak pergi ke Hong Kong tu tak tercapai lah. Sebab apa, arwah pak saya tak izinkan kan. Dan kebetulan pula lepas tu beliau sakit. Bila beliau sakit tu, adik-adik saya bersekolah dan ada yang bekerja. Yang kecil-kecil tu ada 6 orang masih bersekolah kan. Jadi salah seorang anak kena buat pengorbanan. Dan oleh kerana hotel saya dah kena lelong, saya dah tak kerja. Jadi saya lah diminta untuk menjaga bapak sakit ni. Daripada beliau dirawat di rumah, kemudian dipindahkan ke, sempatlah di Pantai Medical Center, kemudian ke HKL. Saya jagalah sampai akhir hayat ayah saya ni. Saya tulis diary. Diary. Macam hari ni bapak saya buat apa, bapak batuk. Saya panggil bapak saya Baba kan. Hari ni Baba batuk. Ataupun Datuk Krishnan datang ziarah Baba, Seniman Ahmad Mahmud datang ziarah Baba. Siapakah kawan bapak saya datang, saya tulis nama dia. Sarimah datang kan. Kemudian pelakon-pelakon macam apa ni, Koni, Nolida Ahmad, AR Bado, semua saya tulis lah aktiviti apa yang bapak saya buat. Sampailah ke akhir hayat beliau ni. Sebab bapak saya meninggal 20 Ogos. Dia tak dapat jumpa mak saya lah. Mak saya di Tanah Suci. Jadi bila hari pertama lepas dikebumikan, dia dah buat kenduri tahlil kan. Jadi ramailah hati-hati datang ke rumah saya ni, jiran kan. Jadi tetamu tu membuat-buat. Lepas tu ada pengarang URTV nama Pak Ayah Mahmud. Dia ni saya panggil dia Kak Hitam. Dia termasuk bilik saya sebab tetamu ramai sangat. Bilik saya pun dia belum boleh duduk untuk baca tahlil kan. Dia tak nampak diary tu atas meja saya. Kena dia tanya benda apa ni kan. Saya cakap diary lah. Diary apa? Cakap diary buat catatan selama Baba sakit. Dia baca-baca mungkin dia minat. Dia kata boleh tak typekan benda ni. Jadi saya masa tu tak ada kamera menaip. Saya minta kakak saya typekan. Bila kakak saya typekan manuskrip tu, saya hantar dia ke Charles Soling lah, pejabat URTV kan. Suddenly bila disiarkan bersiri lah Syaril. Disiarkan bersiri rentetan sakit bapak saya sampai beliau meninggal. Bila disiarkan, saya dapat banyak lah surat-surat daripada pembaca URTV ni yang bersimpati. Dulu URTV kan satu majalah yang gah lah, beratus ribu kan. Dia punya circulation kalau tak salah saya lah. Jadi ada pelajar daripada Winnipeg, Canada hantar surat takziah pada saya. Berminat seluruh Malaysia termasuk Selatan Thai. Tapi yang menariknya, lepas artikel saya disiarkan URTV tu, katanya Pak Ayah Mahmud ni ada pengarang kanan utusan kata budak ni boleh jadi wartawan lah. Macam gitulah. Yang kata asalnya tulis diary je tu. Asal daripada diary. Jadi kemudian tahun yang sama pada awal 1987, pihak Persatuan Wartawan Hiburan Malaysia yang popular dipanggil nama EJA kan, Entertainment Journalism Association tu, berkolaborasi dengan FINAS. Dia buat satu kursus kewartawanan 4 bulan. Tenaga pengajar ada orang hebat lah. Ada Tan Samad Ismail, ada Datuk Zainuddin Maidin masa tu kan. Kemudian saya masuk kursus tu. Yang turut masuk kursus tu adalah Sudirman Haji Asyad. Kursus kewartawanan tu. Jadi keluar daripada kursus tu, saya disambut oleh syarikat Amir Enterprise untuk buat akhbar baru nama Mingguan Kota. Akhbar politik lah. Mingguan Kota. Selepas Mingguan Kota, saya ditukarkan ke majalah Kisah Cinta. Ini semua hiburan lah ni. Mingguan Kota tadi pun hiburan juga. Mingguan Kota tu dia akhbar politik. Tetapi ada 4 page untuk hiburan. Saya kendalikan seorang. Walaupun saya mentah, tak ada pengalaman. Ia sesuatu yang sukar jugalah sebab saya tak ada kontak artis kan. Orang masa peringkat awal saja jadi wartawan, orang tak kenal background saya siapa. Orang tak tahu saya siapa. Saya pun tak pernah cerita siapa mak bapak kita kan. Jadi sukar jugalah saya dapat bahan berita masa tu. Tapi saya gunakan cara mudah begini. Kita jangan main telefon, kita jumpa semua orang tu. Saya dulu tak main telefon lah sebab kita nak kenal orang kan. Jadi abang pergilah dia orang syuting. Pergi masa tu. Malah kadang-kadang saya buatlah kepala nakal saya. Contoh gini bila saya nak interview Datuk Rosnani Jamil kan. Dia kan heroing bapak saya filem Sing. Dia kata datang ke rumah dia Kampung Tengku. Saya naik teksi lah pergi rumah dia. Lepas tu bila interview dia, lepas tu saya cakap pada dia, apa ni Mak Nani sebenarnya kan, mak saya sukalah Conan Mak Nani. Lepas tu dia kata, ya ke?
Nanti bawa alamat datang kenal-kenal. Dia tak tahu mak saya siapa. Saya ceritakan Bayar Mahmud ketawa. Sebab saya dulu di peringkat awal, saya tak suka orang tahu saya anak Selai Gani lah. Memang lama lah bila saya kerja Metro baru banyak orang tahu lah dulu. Abang kalau boleh recall balik lah, ialah bila kata dunia kewartawanan ni, dia berkait rapat dengan kontak, kan? Maksudnya seorang wartawan ni dia kena ada kontak. Betul. Macam abang beritahu tadi, pada permulaan saya sudah tentu abang mengalami kesukaran, kan? Mungkin kawan-kawan pun tak nak bagi share nombor telefon lah apa semua, kan? Jadi kalau abang boleh recall lah, antara awal-awal dulu, antara artis yang abang pernah interview, yang masa mula-mula abang jadi wartawan hiburan ni, siapa agak? Dia hari pertama saya jadi wartawan, saya interview Zainul Mat Wilson. Zainul Mat Wilson. Sebab Bapak Zahira. Sebab masa tu syarikat saya bekerja ni, dia terbit filem dan drama. Jadi pelakon banyak berpelesiran di situ, dan Zainul masa tu bintang baru, kan. Handsome. Dan saya pun masa tu terkejut juga, walaupun nampak macam action, tapi dia layan kita wartawan baru. Layan baru. Tetapi sebenarnya di peringkat awal jadi wartawan tak semudah tu saya nak interview artis. Sebab kita belum dikenali, kan. Kita seorang nyamuk, kan. Kalau wartawan besar kat utusan tu memang mudah lah. Apalagi di sana ada nama-nama besar macam Jui, Fatimah Hassan, Noor Musa, semuanya orang-orang hebat, kan. Kita ni orang tak kenal, kan. Dan dia tak kenal saya siapa. Apatah lagi masa zaman tu kita cukup gerun nak interview Haji Samsudin. Sebab tapi satu training yang bagus untuk wartawan baru, siapa wartawan baru kita suruh dia interview Haji Samsudin. Sebab Haji Samsudin, arwah Tan Sri ni, kalau kita tak ready nak interview dia, memang kita kena sesah lah. Okey, kejap. Kenapa zaman itu 80-an lah kita kira, wartawan hiburan macam tak lengkap kalau tak interview Jin Samsudin, Tan Sri? Kenapa? Saya rasa dia punya task force tu pun pihak utusan pun guna juga. Sebab saya dengar cerita kalau budak utusan mula kerja pun kena interview Jin Samsudin juga. Apa signifikan Jin Samsudin? Dia melatih kita untuk get ready berjumpa seorang tokoh. Dia dianggap tokoh filem besar lah masa tu, ya. Tokoh filem. Lepas tu dia jadi presiden Gafim yang pertama. Kemudian wartawan tanya pula, budak-budak baru ni tanya berapa filem Datuk berlakon, contoh, kan. Marahlah dia. Marahlah dia. Maknanya wasting dia punya time lah. Kena interview, kena bawa homework. Jadi senang perbualan tu, tak buang masa dia. Saya ada satu momen lah, tapi masa tu saya dah kerja di Harian Metro. Lepas tu adalah berlaku operasi polis yang menahan beberapa selebriti artis yang bermain judi di situ lah. Saya ingat. Jadi di studio Panca Delima. Pernah sebuan polis ada artis main judi, tu artikel pertama buat saya buat tu. Okey. Depan. Jadi muka depan Harian Metro. Jadi macam mana sebelum tu? Macam mana abang boleh dapat tips polis serbu artis main judi di studio Jin Samsudin? Masa tu sebab saya banyak berkawan dengan artis, kan. Tapi bila serbuan tu dah buat, jadi barang-barang tu diangkut ke Balai Ampang lah, kan. Balai Ampang malam lah. Masa tu 1991 lah gitu, 91 itu, kan. Jadi saya pergi dengan Newsdesk punya reporter Khalid Yassin. Dia buat crime lah. Jadi kolaborasi kita berdua lah, pergi ke sana. Tapi berlaku ancam-mengancam lah. Macam pihak-pihak adalah seniman veteran kat situ kata, kau kalau si aku pukul kau. Ya, kali kata pukul lah. Kalau pukul kita buat PC kat balai ini juga. Jadi esok tu saya kena buat follow up. Bos saya orang muka depan ni. Apa tajuk dia, bang? Dulu nak jual tajuk pakai artis lah. Artis diserbu main judi. Polis serbu main judi. Lepas masa tu memang tulis ke studio tu di studio Panca Delima je. Jadi itulah isu dia. Apa ni, ini saya cerita follow up dulu. Nanti saya kaitkan macam mana Haji Samsudin datang ke pejabat untuk membetulkan keadaan. Okey. Jadi biasa wartawan bila dah berlaku satu operasi gitu, kita kena follow up. Betul. Jadi follow up tu saya yang kena. Sebab saya punya background artis ramai. Diorang rasa ni Adam ni anak artis, senang lah interview. Sebenarnya orang lagi tak suka saya. Saya pergi ke studio Panca Delima dia, saya nampak
saya nampak jasa student dekat luar tu kan, saya pun nak, masa tu saya panggil dia uncle lah kan, uncle lah. Lepas tu saya tahu boleh dapat follow up ni kan. Dia tengah nak blur, saya kata, uncle boleh tak saya tanya satu, nak buat sikit follow up yang isu keluar kat Metro ni. Saya tak tahu, dia kata. Betul? Dia kata, macam mana uncle tak tahu kan, ini kan studio ni kan dekat uncle yang punya kan. Itu bukan urusan saya. Dia punya soalan tu kan. Bila saya cakap pada dia, macam mana pula uncle tak tahu ni bukan urusan uncle kan, apa ni. Bila kita tanya, dia cakap bukan urusan saya, bukan urusan saya. Tapi kita diajar kan, selagi tak dapat bahan kita asak dia lagi. Saya pun masa tu petah agak cakap kan. Saya cakap dia, macam mana uncle boleh tak tahu ni bukan urusan uncle? Kalau studio ni terbakar macam mana? Itu bukan urusan saya, itu urusan bomba. saya jam pun dia, tapi saya cerita kat office dia semua ketawa. Kau tanya je dia cakap itu, tapi itu satu momen yang indah lah kan. Itu style dia. Tapi akhirnya dia bagi sikit bagi sikit penerangan lah, yang wartawan ada keliru antara Sido Panca Delima dan Sido 3. Operasi itu adalah Sido 3. Jadi oleh kerana nama dia besar, orang kait dia Sido Panca Delima. Jadi dia datang ke pejabat kita, dia balai berita masa tu Bangunan Lama di NST tu, jumpa pihak atas salah agar betulkan keadaan antara Sido Panca Delima dan Sido 3. Dia clarify balik lah. Nasib baik dia tak sama ni. Kalau sekarang kena sama ni. Dalam situasi tu bang, ini menarik. Kes ni, kes tadi lah. Okey, abang anak artis yang kena tangkap main judi tu, dikatakan artis-artis seni, artis-artis lama, saya difahamkan. Betul. Dan abang juga membawa topi sebagai seorang wartawan. Dilema. Pertama, yelah, mungkin abang kenal saya rasa. Betul. Abang kenal, dia orang pun tahu abang anak Saleh Ghani. Betul. Tapi at the same time, abang juga menjalankan tanggungjawab abang sebagai seorang wartawan. Betul. Ini selalu konflik yang dihadapi oleh wartawan di mana-mana desk, especially bila kenal mengenal antara peribadi dan juga tanggungjawab. Kes ni menarik kerana abang kenal orang yang main judi tu, pelakon tu. Pada masa yang sama, abang juga seorang wartawan yang bertanggungjawab untuk melaporkan kejadian tu. Pertimbangan tu macam mana bang? Sebenarnya kalau satu kes babitkan hati, saya paling berdebar. Sebab diorang tali saya kena. Sebab masa kes artis kena tangkap main judi tu, dekat pejabat balai berita dah kecoh. Petang tu saya buat tak erti je. Jangan kau tolak aku. Saya ingat lah masa tu salah seorang news desk kita tu, Wan Sabariah. Dia dah kecoh dah. Oi, kau tak dengar kau tengok dia tangkap main judi kan? Dalam hati saya kata kan, saya cakap kan, jangan kau tolak aku kena. Lalu saya kena. Tapi memang dah tahu dah masa tu. Dah tahu petang tu saya tak kerti. Kau ajar kan? Okay. Janganlah bos tahu benda ni. Aku dah tahu. Tapi hanya saya kena pergilah. Saya kena pergi. Tapi itulah konflik yang saya hadapi selalu. Dalam buku atau biografi saya pun catat. Saya pun ada kaitkan dilema yang saya hadapi bila sesuatu membabitkan artis. Artis saya memang kena. Kalau tak saya kena dengan artis tu sendiri, saya kena dengan mak saya sendiri. Umpamanya saya cerita dalam buku saya tu, ada mak saya ada syuting lah dengan Tan Sri Kamarul Arifin. Lepas tu
mak saya ni bila syuting Tan Sri Kamal Arifin, dia apa ni salah seorang pelakon, Mak Indon pun pelakon juga. Ya, jadi bila pagi tu mak saya bercerita lah dengan kakak saya kan. Dia ceritalah dia tak puas hati kenapa lah Mak Indon cakap begini dekat debat publik kan. Nanti masyarakat pandang serong pada kelompok artis kan. Dia cerita apa benda saya tak tahulah, tapi dia cerita benda tu saya rasa macam best buat story kan. Tu saya cerita dalam buku kan. Mak saya tengah membawang dengan kakak saya, dia terlupa dalam bilik ada Steve Margaret pasang telinga. Saya pun anak dia dah lawan-lawan kan. Saya pun sampai office dengan wanita saya tu, saya tanya kat ni, saya tanya lah pelakon veteran macam apa, lupa diri lah, contoh gitulah kan. Disiarkan sok khabar tu, mak saya pun berbulu dengan saya. Dia marahlah saya, dia kata kita cerita anak beranak kau bersiar apa kan. Saya pun jadi macam bergelabah juga, maksudnya baru jadi wartawan kan. Alamak kan, saya pun macam relax lah kan. Mak saya pun macam tarik muka lah kan. Saya pun tak erti lah. Berapa tahun kemudian, rumah saya dulu ni sering jadi lokasi filem. Filem Indonesia pada syuting rumah mak saya. Sebab Kelanggit. Kelanggit. Rumah mak saya banyaklah drama-drama filem Indonesia. Yeni Farida pernah syuting kat rumah mak saya apa semua. Satu hari tu ada production Mustafa Ma'ruf syuting kat rumah mak saya ni. Lepas tu production lah syuting, kadang-kadang dia tertunggak bayar sewa kan. Jadi mak saya bercerita lah, apa ni dia belum dapat payment tu kan, apa nanti nak bayar api lah umpama gitulah kan. Kadang-kadang production kita tahulah bayar dia tak bayar, tapi dia tertangguh. Tapi bila dia cerita dengan anak beranak ni kan, dia terlupa saya lagi. Bila ada wartawan saya tanya, producer tak bayar rumah artis veteran. Jadi bila artikel tu keluar, saya tak nak bawa balik ke rumah. Ni aku balik ke, mesti mak aku tala aku lagi ni. Tak nak bawa aja baca sudah kan. Beberapa mingguan je jangan baca kan. Kalau suruh harian memang ada order hari-hari, kita harap tahu utusan ni. Saya pun relax lah. Tiba-tiba ada pihak producer ni, dia post kat mak saya lah. Mak saya baca kan, lagi sekali dia melenting kan. Dia kata, kau ni dah kenapa Dia kakak saya yang sulung tegur mak saya lah, tak boleh kacau ni, kerja Adam kan. Lepas tu saya cerita dalam buku saya tu kan, ni lah dilema yang saya hadapi kan. Saya terpaksa jaga banyak perasaan lah, betul lagi kawan mak bapak saya kan. Lepas tu waktu sama saya baru nak berjinak dan wartawan, nak belajar sensitif berita kan. Jadi dilema ni tak ada dirasai oleh wartawan lain lah. Sebab memang ada pelakon-pelakon veteran tarik muka dengan saya. Dia tak happy kalau cuba saya bila buat crime ni, saya macam janganlah hati buat hal. Kalau hati buat hal kena tangkap dengan polis kan, mesti kita kena buat story. Dia marah kita kan. Padahal kita based on story daripada statement polis juga. Bukan kita ada story. Adam Saleh diingati dengan kolom Jarum Emas di Harian Metro. Yes. Kerana saya sendiri secara peribadi memang tenanti-nanti Harian Metro Ahad. Metro Ahad betul. Ya, betul. Metro Ahad. Saya sendiri walaupun bukanlah penggemar sangat berita-berita hiburan ni, tetapi saya memang menantikan kolom Jarum Emas. Dan saya rasa ramai penonton yang sedang menonton ni dia orang tahu Jarum Emas. Kalau buka Metro Ahad ni Jarum Emas. Kerana kritikan dan story tulisan Adam Saleh memang jarum habis lah. Memang orang kata pedas, memang gosip-gosip dia apa semua memang daring lah, saya kata daring. Okey, bagaimana tercetusnya ruangan pojok lah we call it Jarum Emas tu bang? Jarum Emas ni masa tu saya kat News Desk. Saya News Desk 55 sampai ke 2003. Lepas tu tidak ada kolumnis yang sehebat di utusan lah. Di utusan kan banyak kolom ni hebat-hebat. Jadi bos saya masa tu arwah Cik Zian Johari. Dia beritahu pada bos yang Zainuddin Ayib agar satu kolom hiburan diwujudkan. Jadi dia tala saya lah. Saya background di hiburan. Walaupun saya dah kat News Desk. Itu bukannya tugas mudah tau. You News Desk, you buat crime, kadang-kadang you ikut operasi polis malam, you kena buat hiburan. Oh, maksudnya ketika abang buat Jarum Emas tu, abang bukan wartawan hiburan. Saya crime desk. Oh, wartawan jenayah. Saya jaga crime, parlimen tapi saya tak berada di kalangan hiburan. Oh, okey. Tetapi kita kena baca majalah. Jadi di situ kita dapat input kan, kita hurai. Jarum Emas ni dia gosip tu adalah, tapi taklah sekerap mana, tapi dia lebih pada satu analisa. Macam isu apa ni, Puteri Gunung Ledang, saya kupas cara saya. Contoh begini
bila satu artikel keluar Siti Nurhaliza nak rehat kan? Siti Nurhaliza nak rehat. Kan? Wartawan akan main story gitu. Wartawan hiburan akan flat story. Wartawan hiburan dia macam, kalau kita cakap narrow thinking, dia marah. Dia pergi satu. Siti nak rehat penat lah apa kan. Tetapi kreativiti kan cerita sendiri penulis ni. Saya terbaca satu artikel, Tina Turner tengah sabut birthday, menari-nari. Jadi saya buat artikel Siti nak rehat, Tina Turner masih ligat. Okey. You faham tak? Saya kata dalam bidang hiburan tidak ada istilah berehat. P. Ramlee pun tak pernah cakap dia nak berehat. Tina Turner jadi ni pun ligat menari. Jadi artikel tu tak disenangi oleh pihak Siti Nurhaliza lah. Dia kupas lah artikel saya tu dalam IG dia. Tapi dibaca oleh banyak lah, beribu orang peminat Siti. Yang bandai saya pun ramai juga. Ada kata saya watuan kertu. Watuan kertu, watuan tu. Tapi tak mengapa. Yang penting kita telah menjentik minda agar mereka memahami. Jadi dalam penulisan dalam jaruman ni, saya selalu, penulisan saya lah, saya selalu lebih kepada bermain bahasa yang terkata. Wartawan hiburan, saya tengok mereka gagal menangkap minda pembaca ni kerana mereka menulis tidak ada aliran sastra dan mereka tak memahami sangat alam, kita kata tak cerdik alam lah kan. Contoh kalau macam Siti Sarah meninggal, Siti Sarah meninggal, mereka akan flat, Siti Sarah meninggal, sweep akan rasa sedih lah, suami Siti Sarah akan story akan jadi begitu kan. Tapi saya kupas cerita lain. Saya kupas dalam masa Siti Sarah meninggal, saya cakap intro yang saya ingat, saya tulis begini bersalin di dunia, berpantang di syurga kan, ditidurkan dunia, terjaga di syurga kan. Begitulah lebih kurang kan di sebalik mata Siti Sarah kan. Lepas tu kita huraikan balik, ketika hayatnya ada, dulu dia dikutuk oleh peminat-peminat dia dengan fizikal wajah dia, tapi bila Allah ambil dia, tiba-tiba semua netizen puji dia balik, rasa sedih lah apa kan. Jadi intro kita main cara, barangkali Allah menyindir kita kerana menghina ciptaan dia. Jadi bahasa-bahasa yang kita main tu benda tu yang menangkap minda pembaca, dan secara langsung nama kita melekat dekat minda pembaca. Benda-benda ni lah wartawan banyak kurang di sini. Itu kelebihan Jarumas. Alhamdulillah lah. Tapi benda-benda tu pun kita belajar dengan pengalaman juga, dengan bacaan. Kita rajin membaca, kita dapatlah input-input bahasa yang indah, yang mudah melekat kat minda orang. Abang, kalau kita tengok dalam Jarumas tu, abang seolah-olah macam tak kisah, walaupun orang yang abang kritik itu suatu nama besar dalam dunia hiburan, yang mempunyai ramai peminat, yang mempunyai hubungan yang rapat dengan editor-editor ni kan. Jadi abang seolah-olah macam kau tak ada siapa, kalau tak ada siapa boleh sekat aku untuk bercakap. Itu dia itu tidak bagi orang kata apa, setback yang tak menyenangkan bagi abang lah, sebagai seorang abang penulis wartawan kan. Bila abang hentam nama-nama besar macam Siti Nurhaliza apa semua ni, macam keberanian tu ada. Dia kita tak attack direct begitu tau. Kita macam saya cakap tadi kan, kita mainkan kalih dalam arti kata jentikkan minda dia. Contoh kita kata dia nak berehat kan, kita cakap lah dia nak berehat, si Tina Turner yang jadi nenek masih ligat gitu kan. Kita main bahasa di situ, tapi persepsi peminat jadi lain kan. Macam Syahrir cakap tadi kan, memang dilema saya hadapi macam keluarga pengarah filem. Kemudian keluarga saya banyak dalam industri hiburan ni. Umpamanya Raja Azura tu anak saudara saya. Sejak daripada budak lagi dia. Kemudian saya berjiran dengan Azwan Ali. Kan? Dibayangkan Diva AA tu jiran saya daripada kecil. Dan saya pernah juga lama agak lah berkrisis emosi dengan Azwan ni. Tetapi saya salute dengan dia lah. Setiap tahun naik raya dia hantar saya kat raya kan. Tetapi bila saya jadi editor hiburan, beberapa PR syarikat rakaman ni, dia ada aturkan pertemuan lah untuk macam mendamaikan dengan artis tertentu yang saya ada macam berkrisis emosi lah. Tapi tak ramai lah, dalam 2-3 orang gitu. Tujuannya sebab diorang takut lah nanti bila saya jadi editor akhbar nombor 1 kan, nanti publicity diorang tak keluar kan? Saya tidaklah buat begitu kan. Lepas tu saya buat saya cuba berlaku adil lah. Bang, susah tak menjadi wartawan hiburan? Wartawan hiburan sebenarnya tak susah, paling senang sekali. Senang. Sebab apa saya kata senang? Bila kita dah ada pengalaman kerja news desk, kerja buat crime, dan saya jaga sahabat-sahabat 2 tahun kan.
kadang-kadang kita dapat bahan payah. Nak dapat bahan buat news dia payah. Contoh kita macam satu follow up kan, siapa nak cakap. Malah kalau ada isu besar kan, kalau kita tanya pihak polis tertentu pun dia tak nak cakap. IGP kena cakap. Jadi kadang-kadang kita kena malu dengan Hafiz kan. Macam saya cerita dalam buku saya kan, yang masa tu IGP Tan Sri Raimno kan, dia kata tanyalah pasal pasal kuartus Kepong tu kan. Dia kata benda tu, sebenarnya saya lebih suka Tan Sri marah saya daripada bos marah. Bos marah saya tak boleh jawab. Dia je jawab pasal isu yang galak tertembak jurugambar kan. Jadi dia jawab lah. Jadi berbeza. Kalau hiburan, you call dapat story. Saya pelik. Masa saya jadi editor hiburan, kadang ada wartawan kata tak dapat story. Hiburan paling senang. Dan hiburan punya bahan, kalau you tak dapat artis, you boleh telefon pembaca berita, you boleh telefon DJ. Itu semua adalah bahan-bahan dalam sisi hiburan, segmen hiburan. Kau boleh isi. Bang, dalam satu benda bila cakap tentang wartawan hiburan ni adalah kemampuan mereka untuk menghidu berita-berita eksklusif, gosip dan sebagainya. Kan macam orang kata wartawan hiburan kalau tak reti menulis gosip macam tak sah lah. Abang punya pandangan pula macam mana? Pengalaman abang sendiri macam mana? Gosip tu satu rencah dalam bidang hiburan. Kena ada juga kan. Sebenarnya ini saya nak potongkan sikit. Sebenarnya kalau kita cakap gosip dia dapat macam negatif kan. Macam orang kata dunia hiburan ni penuh dengan gosip kan, debat-debu kan. Tapi kita tengok politik punya gosip lagi dahsyat. Kan? Kalau kita tengok tapi orang politik relax kan. Hiburan yang jadi macam jelek, dipandang jelek gosip tu. Artis wartawan ni mesti tulis gosip lah, masuk neraka lah apa kan. Dan kau pilih bidang tu, memang orang tulis cerita kau. Kau jadi jual tebu tepi jalan pun tak ihsan kan. Contoh gitulah kan. Tapi dari segi nak mencari bahan tadi yang Syarif kata, apa tadi yang gosip selain daripada nak mendapatkan bahan tu kan. Nak bahan, macam saya kata, nak bahan tu sebenarnya bergantung pada kreativiti wartawan tu sendiri. Tetapi wartawan hiburan bila dia terlalu rapat dengan artis tertentu ni, betul lagi artis terkenal, ibarat kata macam dah dibela kan, mereka nak tulis semua, mereka tulis yang baik je. Kadang-kadang kita tak dapat sisi sebenar. Budak-budak kita, budak-budak wartawan hiburan kita kan, apa dia nak risau sangat? Dia bukan anak artis pun kan. Dia bukan berjiran dengan diva A pun. Macam saya ni anak pengarah filem, anak berjiran dengan diva A, Raja Azura, anak buah saya. Tapi mereka faham kerja saya kan, mereka tak kacau. Macam cakap tadi lah, macam yang lain tu, mereka tak ada kaitan apa-apa pun dengan golongan artis ni, tapi mereka macam kena jaga relationship lah, beranak gila kan. Itu yang berlaku sekali tu masa saya jadi editor hiburan. Ada wartawan saya berbalik daripada assignment Fasha Sanda kan, tiba-tiba biasa bila masuk keluar meeting pukul 5 tu, saya dah check page kan, sebab lepas meeting saya tengok wartawan tu tak buat berita Fasha Sanda ni kan. Lepas tu saya tanya, kenapa you tak buat berita tu, kita nak buat news sikit kan. Dia kata wartawan semua dah plan untuk boycott Fasha Sanda. Saya cakap nanti saya tanya bos dulu kan. Bos kita refer pihak GE kata tak ada memo keluar pun. Dia tak ada memo keluar, kita suruh wartawan tu tulis buat berita tu. Jadi berita bila Metro siarkan apa ni tak disenangi lah oleh kelompok-kelompok wartawan yang boycott artis tertentu kan. Lepas tu ini saya cakap pada wartawan kan, kalau you nak pakai artis dalam keadaan sekarang memang dah tak boleh dah. Sebab kalau kita boycott artis tu, artis dah ada platform lain kan. Kalau dulu itu pun dah penghujung lah. Tapi kalau sekarang you nak buat boycott artis, payah. Melainkan kalau you ada persatuan kuat kan, yang betul-betul ada benaung, yang betul-betul powerful, you boleh dapat. Jadi berbalik pada cerita eksklusif, sekarang ni kita susah nak dapat cerita eksklusif sebab satu dunia menulis. Satu dunia menulis. Lepas tu macam mana wartawan tu nak digemilangkan balik untuk melekat balik nama dia pada masyarakat, kerana berita eksklusif yang dibuat adalah berpandukan pada media sosial artis. Artis tu dah katakan tidak, artis tu berjalan dengan couple tertentu kan, dia pun pergi elaborate balik kan. Jadi peminat artis tu dah tahu. Ini kata trend wartawan sekarang lah. Dan kebanyakan daripada social media. Jadi bila you tak create benda you sendiri, you tak ada eksklusif you tersendiri. Jadi di situ masyarakat menilai wartawan dah tak ada eksklusif lah, dan mereka makin tersisa. Tapi kalau dia berani create something yang eksklusif kan,
dia akan bloggers ke portal ke akan follow dia balik, automatik dia akan jadi, nama dia akan jadi top. Tapi sukar untuk kita cari artis begini. Sebab saya bagi contoh umpamanya macam satu ketika bila Datuk Siti Nurhaliza dapat baby yang pertama kan, kita mengambil masa yang lama untuk dapat tahu baby dia siapa. Begitu juga bila Niloufar buat decision tak mau public tahu anak dia kan. Memang itu hak artis, hak untuk dia eksklusif dia. Dia ada hak untuk cakap itu. Tapi kita ni macam James Bond. Kita kena cari juga. Jadi bila you lambat lalas, gambar orang lain dah siarkan. Tak nampak lah sok khabar, orang tak dapat. Orang tak dapat. Umpamanya yang saya alami dulu bila Era dengan Awi bertunang. Era dan Awi bertunang. Masa tu saya di news desk. Jadi saya tengok tim hiburan masa tu ada ramai lah. Tiba-tiba hari ke-13 ke, ada dalam buku saya tulis, satu perempuan call saya. Madam, you kat office ke? You dengar ke Awi dan Era bertunang? Ada lah, kenapa? Ya, ada gambar dia tahu, dia kata. You datang kat balai berita? Dia datang. I pun belanja dia makan, dia bagi gambar-gambar, kita run muka depan. Kan? So, I yang dapat benda news desk. Dah 13 hari. So, di mana peranan wartawan hiburan? Yang mana rapat, yang mana apa? Kenapa mengambil masa lama sampai 13 hari, 12 hari nak dapat berita begitu penting? Sebab jadi wartawan ni, you macam penyiasat juga. Kan? Kalau you satu isu besar sekarang ni, apa yang public nak tahu? Sekarang ni kalau cakap dengan hiburan, public nak tahu macam mana muka Anita Sarawak sekarang. Di mana budak kita yang boleh buat? Mungkin dalam keadaan ekonomi tak berapa best, sukarlah untuk syarikat hantar ke US ke mencari Anita ke, ambil candidate ke, eksklusif ke kan. Tetapi dengan ada bidang sosial, kan banyak orang ada kat sana, orang Melayu ada sana, pandai-pandai you buat kabel. Kalau you berjalan dengan Anita ke contoh yelah, pernah nampak lah Kak Anita pergi ke market dekat LA ni kan, you snap gambar ni contoh lah kan. Kalau you dapat, you champion. Tetapi tidak ada inisiatif. Saya tidak ada inisiatif begitu, jadilah wartawan hiburan dok bergantung pada media sosial artis. Jadi tidak ada eksklusif lah. Baik, tuan-tuan, kita rehat sebentar. Selepas ini kita akan tadi beberapa kali Abang Adam dia bercakap tentang buku. Apa yang beliau maksudkan tentang buku, kita kembali selepas ini. Baik, seperti yang dijanjikan sebelum kita berehat tadi, kita akan bercakap tentang sebuah buku. Tuan-tuan dan puan-puan, Abang Adam telah mengalahkan sebuah buku autobiografi Adam Saleh, Porter Jadi Editor. Buku setebal, kalau saya tengok sini, setebal 400 line. Baik, untuk orang kata segmen terakhir ni, saya nak minta Abang Adam ceritakan sikit, Abang Adam, bagaimana boleh menghasilkan pula buku ini. Kalau Abang boleh pegang tu. Terima kasih. Apa ni secara buku ni saya hasilkan masa PKP. Masa tu PKP, lepas tu saya dah ambil skim pemberhentian sukarela pada Mac 2020. Kemudian saya macam jadi Kulu kile dalam mati kutu kan. Sebab saya dah menulis sejak 86 kan. Lepas tu you jadi editor, you edit story dari pagi sampai malam. Lepas tu saya macam entahlah, saya pun macam you faham tak, bila saya tengok pun macam kelakar pun ada kan. Lepas tu saya terfikir, kenapa tak saya buat buku kan. Lepas tu kalau tanda momen kita, memori kita masih kuat. So saya pun ambil keputusan buatlah buku ni. Buat buku ni
saya carilah gambar-gambar lama sebab bukan saya nak abadikan pengalaman sebagai wartawan saja, tapi saya nak abadikan juga pengalaman masa kerja hotel dan juga menjadi kru filem lah. Jadi untuk recall balik momen yang terlalu jauh kan, bukan sesuatu yang mudah sebab apa, kawan-kawan hotel dan sebagainya dah meninggal. Tetapi syukurlah ada beberapa gambar ketika itu bila saya ambil gambar, saya catat nama diorang di belakang. Orang dulu saya tulis nama. Nama kat belakang. Jadi saya dapatlah masukkan nama-nama diorang macam ni kan. Ni nama-nama diorang ni semua kan. Itu juga masa mula kerja wartawan semua saya catat benda tu. Jadi buku ni di perkara awal adalah orang kata minta sponsor sana, sponsor sini. Tetapi saya gunakan duit sendiri. Guna duit sendiri Okay. I see. Wartawan dan juga editor, mereka payah nak buat buku. Apatah lagi buku kisah diri sendiri. Kalau buku daripada kolom dikompil itu biasa. Tapi kisah sendiri ni ada setengah orang tak nak cerita sepenuhnya kan. Macam saya nak ceritakan macam mana perjalanan daripada seorang budak hotel, tiba-tiba dia boleh jadi wartawan. Dia jadi wartawan, dia pergi satu company besar macam NST. You nak jadi editor tak semudah tu Syarif. Saingan di dalam tu. Dengan you tidak ada meskom kan. Kadang-kadang rasa kedil kan. Bila kita berbual selalu kawan-kawan, you dari meskom mana? Contohlah kan. Rupanya Allah dah takdirkan kan, kita pergi ke situ, kita tetap akan pergi ke situ. Banyak wartawan yang kurang membaca kolom. Kolom-kolom yang macam tadi Cik Syarif sebut Jarum Mas kan. Tetapi kolom-kolom ni banyak dalam akhbar Inggeris atau utusan. Contoh macam di utusan memang banyak kolumnis kenal. So saya belajar daripada dia punya lenggok bahasa dan juga info yang saya dapat. Umpamanya macam saya kongsi di sini macam mana saya boleh tahu arwah Amiruddin Baqi meninggal kat tikar semayang. Kerana saya baca kolumnis utusan nama arwah Hashim Hassan, dia ada tulis di akhir Rabu tu bagaimana kisah Amiruddin Baqi kan. Jadi saya huraikan beberapa kolom yang saya baca, saya simpan kan. Ni semua saya simpan ni kan. Jadi wartawan dia kurang baca kolom ni. Jadi mereka tidak ada cenderung untuk menulis kolom. So kolom ni adalah satu tarikan akhbar macam pojok apa semua ni kan. Jadi benda ni mendekatkan dia dengan pembaca. Pembaca akan menilai pengetahuan dia luas atau tidak dengan kolom. Cara dia kupas, hala tujuh akhbar kan. Jadi apa yang berlaku, kadang-kadang buah-buah besar pun dah tak tulis kolom. Jadi benda tu yang buat akhbar semakin tersisih daripada masyarakat. Kita dah kurang pemikir. Berapa harga buku ni bang? Buku saya ni sebenarnya kan saya jual 90 tapi orang kata mahal lah. Banyak orang kata mahal. Saya pun untuk 400 muka surat reasonable lah. Dia sebenarnya color gambar color tu ada 200 lebih. Gambar tu mahal. Sebab gambar-gambar yang siarkan ni banyak eksklusif sebenarnya. Sebab gambar tu saya jarang, contohnya macam umpamanya dengan Niki Adila kan. Acak-acak lagi. Mak dia ada. Tapi kalau sekarang dah viral lah. Tapi ni ada momen lah sebab dengan Niki Adila ni, masa dia saya kenal dia umur 14. Tapi kunjungan terakhir ni saya pun tak terfikir dia nak ambil gambar dengan dia. Kebetulan dia daripada katil sebelah dia loncat ambil gambar. Ini gambar eksklusif bersama ni lah tiga-tiga diva ni. Ni Bazura, Hera dengan Siti lah. Okey bang, kita diam tak diam dekat sampai 1 jam dah. Kita bersama dengan Adam Saleh ni. Okey bang, mungkin satu kata-kata akhir lah in fact nak dapat buku ni, sebelum tu nak dapat buku ni macam mana bang? Buku ni boleh direct daripada saya. Lepas tu tapi ada rakan saya, Director Amir Muhammad, letak dekat gedung dia lah, fiksi kedai buku fiksi. Kedai fiksi boleh dapat di kedai video fiksi. Ataupun kalau dia orang nak dapat direct, DM abang lah. Berarti DM saya jumpalah di mana-mana kan. Itulah di Facebook Adam Saleh ya. Okey bang, kata-kata terakhir lah bang pada adik-adik kita yang junior-junior kita ni, wartawan yang teringin sangat nak jadi wartawan hiburan. Apa pesan apa? Pesan dia kena rajin membaca. Sebab apa, dalam situasi sekarang ni satu dunia menulis. Satu dunia menulis. Semua orang menulis dengan Facebook, dengan media sosial, dengan IG apa semua, ada yang portal kan. Jadi
apabila nak masuk bidang kewartawan, tak kira lah hiburan ke atau cabang-cabang apa lain kan, you punya pengetahuan kena luas dari segi bahasa, dari segi sensitivity news kan, dan jangan terlalu ikut rentak orang. Kalau you ikut rentak orang, contohnya orang kupas satu isu tu, you pun kupas ikut aliran yang sama, jadi tidak ada kelainan. You cuba cari satu isu yang lain daripada yang lain, dan bila public baca, dia menjentik minda, dan orang akan terfikir you menulis orang yang cerdik alam, you menulis orang yang pemikir, bukan penulis kosong. Menjentik minda, itulah perkataan yang dipegang oleh Adam Saleh, menjentik minda. Baik tuan-tuan dan puan, begitulah tadi satu kupasan yang sangat menarik. Pada adik-adik yang duk tanya bila nak interview wartawan, hiburan wartawan ni, saya bawa salah seorang daripadanya, legend kita, iaitu Abang Adam Saleh, iaitu bekas pengarang berita dan pengarang hiburan, pengarang berita dan pengarang hiburan Harian Metro. Baik, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.